Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita masuk ke perbahasan yang berikutnya, muslim-muslimat. Pada perbahasan yang kedua, muka surat 38 adalah berkenaan dengan dalil-dalil iman kepada qada dan juga qadar. Ada dalil daripada Al-Quran, kemudian pada muka surat 41 dalil dari As-Sunnah, 43 dalil dari Ijma'. Ini kalau baca tajuk ni habis insyaAllah. Dalil dari fitrah, semua tu adalah. Bahkan disebutkan, Syekh ini sebutkan, orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam sendiri pun beriman kepada qada dan juga qadar. Okay, pada muka surat 45. Saya tahu sebab saya dah baca lah, jadi menjadi tanggungjawab muslim-muslimat untuk baca buku ni. Buku yang sangat menarik. Kemudian disebut di situ dari dalil-dalil dari akal, panca indera dan sebagainya. Kemudian setelah Syekh ini sebutkan tentang ta'rif qada qadar, dalil. Kemudian pada perbahasan ketiga pada muka surat 48, okay, Syekh ini menyebutkan beberapa perkataan berharga ataupun qaul salafus salih. Okay, qaul salafus salih. Banyak dinukil. Saya baca sedikit pada muka surat 49. Boleh faham ni dia punya perbahasan tu, dia punya direction buku ni. Dia sebut ta'rif, kemudian dia sebut sesuatu qada apa dia, qadar apa dia, beza dia apa dia, kenapa kena bercantum, kemudian dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', fitrah, akli dan sebagainya. Kemudian disebut tentang qaul salafus salih berkenaan dengan iman terhadap qada dan juga qadar. Kita baca satu. Pada muka surat 49, satu, Al-Walid putra Ubadah bin Samit mengatakan radhiyallahu an, aku menemui Ubadah saat sedang sakit. Aku memperkirakan kematian akan segera menjemputnya. Maka aku katakan, wahai ayah, berwasiatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah untukku. Ia mengatakan, dudukkanlah aku. Ketika aku telah menudukkannya, ia mengatakan, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan tidak akan mencapai hakikat pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal sehingga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Qadar yang baik dan buruk, sini mungkin ada sedikit perincian saya perlu sebutkan. Tidak ada perkara buruk yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara buruk yang kita boleh nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, nescaya asma Allah itu tidak menjadi husna. Okay, ada dalam buku ni, cuma saya sebutkan sebagai pendahuluan. Nescaya nama Allah Taala itu, sifat-sifat itu tidak akan menjadi husna. Tidak ada satu perkara buruk yang boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruknya itu macam mana? Buruknya itu adalah bagaimana kita menanggapi takdir itu yang sedang berjalan. Kita kematian, kita usaha untuk nikah dengan satu orang tak dapat, kemudian isterinya meninggal dan sebagainya. Buruk itu pada kita. Okay. Bahkan sebahagian perkara yang berlaku, kalau kita sebutkan qada dan qadar ini, mungkin buruk pada sebahagian orang, tetapi pada sebahagian orang lain itu merupakan satu kebaikan. Okay, jadi tidak ada sesuatu yang buruk boleh disebahkan kepada Allah Ta'ala. Cuma peranan kita, bila kita merasakan benda tersebut merupakan ujian untuk kita, kita hendaklah redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di situ terbitnya kemanisan iman seperti mana yang disebutkan oleh sahabat ini. Kemudian kat situ ada bait syair oleh Asy-Syafi'i. Kemudian pada muka surat 55, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum tentang qadar berikut kewajipan hamba berkenaan dengan masalah takdir. Okay.
Baik, saya terus lompat kepada fasal kedua. Boleh lompat-lompat ya. Ini penting. Saya lain tu boleh baca. Muka surat 61. Muka surat 61. Ini penting. Tingkatan-tingkatan qadar dan rukun-rukunnya serta kemakhlukan perbuatan hamba. Jadi beriman kepada qadar dan qadar ini ada beberapa rukun yang kita kena cakna. Yang inilah yang menunjukkan kita rasa macam bertembung. Kalau kita dah semuanya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya berada pada ilmu Allah Taala, kenapa perlu kita untuk beramal? Kenapa perlu ada balasan syurga dan juga neraka? Baik, ini rukun-rukunnya, dan insya-Allah kalau muslim-muslimat menguasai perbahasan tentang rukun-rukun ini, syubhat itu boleh ditepis. Iman kepada qadar berdiri di atas 4 rukun yang disebut sebagai tingkatan-tingkatan atau rukun-rukun qadar, dan merupakan pengantar untuk memahami masalah qadar. Okey. Iman kepada qadar hanya akan sempurna bila keempat-empat ini direalisasikan secara keseluruhan. Di qadar Allah Ta'ala tu kita kena ada 4 kepercayaan iman kita terhadap benda ini. Barang siapa meyakini 4 hal itu secara keseluruhan, maka keimanannya kepada qadar telah sempurna. Yang pertama adalah ilmu. Okay. Apa maksud ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui zahir, batin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk pada ruang masa kita. Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku, dan juga apa yang akan berlaku. Berlaku di alam semesta, luar alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya. Apa yang kita akan perbuat, Allah Ta'ala tahu. Jadi kita kena beriman dengan yang pertama ini, tentang ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Kitabah. Segala sesuatu yang berlaku di alam ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi, zahir, batin, akan datang, masa kini, yang telah berlaku, telah pun berada pada catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang keempat, kita ada konsep al-masyiah. Apa maksud al-masyiah? Masyiah ini maksudnya adalah kehendak. Ada kehendak syar'i yang manusia itu boleh pilih. Okay. Yang Allah Ta'ala berikan, kata, ini benda ini aku redha. Itu masyiah. Dan Allah nak manusia buat, tetapi manusia tidak dipaksa untuk buat benda tersebut. Boleh faham masyiah? Itu masyiah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala dari sudut syarak. Allah Ta'ala nak kita solat, Allah Ta'ala suka untuk kita sedekah, tapi tak mesti hamba itu pilih untuk buat benda tersebut. Dan kita ada masyiah jenis kauniyah, yang terpakai sama ada dia kafir ataupun tak kafir, maksudnya Islam, benda tersebut berjalan seperti mana biasa. Contoh, Allah Ta'ala menetapkan adanya hari kiamat. Itu kauniyah. Api sifatnya apa? Panas. Itu kauniyah. Tapi kadang-kadang ada masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'ala kata apa? Api jadilah sejuk, seperti mana kes tertentu macam Ibrahim AS, seperti yang kita tahu. Jadi kita ada 2 jenis masyiah. Kita akan bahaskan nanti kalau ada kesempatan, insya-Allah. Masyiah itu ada 2, syar'iyah dan juga kauniyah. Jadi yang syar'iyah ini manusia boleh pilih, yang akhirnya kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita pilih, okey, masyiah syar'iyah ini, Allah Ta'ala nak, kata, aku nak kamu buat ini, tapi dia tak pergi buat. Allah Ta'ala telah pun tahu, dia bergantung balik semula kepada rukun yang pertama dan juga kedua, itu pada ilmu dan juga kitabah. Dan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Segala yang bukan Allah adalah makhluk. Okay. Segala dan juga semua yang bukan Allah adalah makhluk. Apa sahajalah yang kita boleh sebut dalam mulut kita ni, dia semua adalah makhluk. Dan bila makhluk, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah perbuatan kita. Termasuklah perbuatan kita ini. Mungkin akan syubhat ini akan dibahas nanti oleh Ustaz
Abu Mubarak. Perlu tak dibincangkan secara detail ni? Dah faham kan? Semuanya keempat kan rukun ni? Boleh? Kalau boleh kita lompat lagi. Ada setengah jam. Kita lompat ke muka surat 81. Jadi kena faham empat ni. Ada al-ilm, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Ada al-kitabah, Allah Ta'ala telah pun menetapkan segala-galanya. Cuma itulah dia ada tingkatan. Kemudian masyiah. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan Allah Ta'ala. Baik, takdir ini ada macam-macam muslim-muslimat. Takdir ada macam-macam. Ditinjau dari penisbatannya kepada Allah, takdir bisa dibahagikan menjadi 5 macam sebagaimana berikut. Muka surat 81. Satu, at-takdirul am, takdir yang bersifat umum. Yang kedua, at-takdirul al-bashari. Walaupun ada sebahagian para ulama yang tidak bersetuju adanya takdirul bashari. Mereka mengatakan takdirul bashari termasuk dalam takdirul am. Kita akan bahaskan nanti. Yang ketiga, at-takdirul umri, takdir yang berlaku bagi usia. Yang keempat, at-takdirus sanawi, takdir yang berlaku secara tahunan, annual. Dan juga at-takdirul yaumi, takdir yang berlaku secara harian. Okay. Muka surat 82. At-takdirul am, yakni takdir Rabb yang berlaku untuk seluruh alam. Ini kita sebut sebagai at-takdirul am. Dalam artian dia mengetahui, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya mencatat, mengkehendaki dan menciptakannya. Takdir jenis ini ditunjukkan oleh berbagai dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma'." Allah telah menetapkan berbagai ketentuan para makhluk sejak 50,000 sebelum penciptaan, dan adalah arash Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas air. Jadi ini takdir bersifat umum. Okey, boleh faham eh? Yang kedua, takdirul bashari. Ini untuk manusia kita lah. Okey. Kalau muslimin muslimat tengok pada nota kaki muka surat 83, nota kaki 98, okey. Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan komentar terhadap pembahagian yang kedua ini seraya berucap bahawa takdir yang kedua ini termasuk ke dalam takdir yang pertama. Sebab kita termasuk dalam yang umum tadi tu, penciptaan langit dan juga bumi, maka kita termasuk. Okay. Oleh sebab itu, Abul Abbas Ibn Taymiyah menolaknya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Begitu juga para ulama lainnya yang saya ketahui. Ala kulli hal, ada yang kata ada takdirul bashari, takdir untuk manusia. Ada yang kata takdirul bashari ini tak ada, dia termasuk dalam takdirul am. Okey, kita baca sedikit. Takdir yang di dalamnya Allah mengambil janji semua manusia bahawa dia adalah Rabb mereka. Selain itu, Allah juga menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka akan hal itu. Bahkan di dalamnya Allah juga menentukan orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang berada dalam kecelakaan. Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Baik, yang ketiga, Takdirul Umri, muka surat 84. Segala takdir yang terjadi pada hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya, juga ketetapan tentang kesengsaraan atau kebahagiaannya. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadis As-Sadiqul Masduq. Rasa hadis ini semua telah pun tahu. Baik, yang keempat, Takdirus Sanawi, iaitu dalam malam Al-Qadar berlaku takdir sanawi pada setiap tahun. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Perkataan tu, biizni rabbihim min kulli amr, maksudnya takdir satu tahun itu dibagi tahu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan yang kelima, Takdirul Yaum. Okay. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Disebutkan mengenai tafsir ayat tersebut, kesibukan Allah ialah memuliakan dan menghinakan, meninggikan dan merendahkan darjat, memberi dan menghalangi, menjadikan kaya dan fakir, membuat tertawa dan menangis, mematikan dan menghidupkan, dan seterusnya. Ini kat kita lah yang berlaku secara harian. Wallahu a'lam. Baik, perbahasan ketiga tentang masyiah yang saya sebutkan sebentar tadi. Iradah kauniyah qadariyah, ini kita sebut sebagai sunnatullah. Okey. Kemudian kita ada dua, yang kedua iradah syar'iyah diniyah, syariat. Contoh iradah kauniyah qadariyah. Iradah ini semakna dengan masyiah, kehendak Allah. Mengenai iradah ini, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ruang lingkupnya. Orang kafir dan Muslim sama berada dalam iradah kauniyah ini. Sebab ketaatan dan kemaksiatan semuanya adalah dengan masyiah dan iradah Allah. Okay. Yang kedua, iradah syar'iyah diniyah. Iradah ini mencakup penciptaan dan redha Allah. Di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan kesemua inilah. Baik, sekarang kita masuk kepada perbezaan di antara kedua iradah ini pada muka surat 89. Boleh laju sikit ni, sebab kita ada benda yang penting kat belakang tu. Apa buah keimanan kita terhadap qada dan juga qadar Allah. Boleh faham ya? Iradah kauniyah ni maksudnya yang berlaku macam kita sebut sunnatullah. Api sifatnya membakar, batu sifatnya keras. Kalau kita pergi bawa kereta laju, maka secara sunnatullahnya kereta itu akan susah untuk dikawal. Semua itulah yang konsep fizik dan sebagainya, itu semua sunnatullah. Syariatullah yang inilah. Biasanya kadang-kadang kita ni sebagai umat Islam, kita keliru dengan syariatullah dan kita campur adukkan dengan sunnatullah. Kat mananya? Lazim kalau orang tengah menghadapi kesukaran, masya-Allah, jazahumullahu khairah,
Ada orang infak buku. Kat mana tadi? Exam, contohlah peperiksaan. Ada orang minta doa, bangun tahajud pada setiap malam. Itu betul. Dia cuma ambil satu iradah saja. Apa dia? Syariatullah. Ini terpakai untuk Muslim. Maksudnya dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia ambil sebab syariah yang Allah Ta'ala redha kat dia, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Tapi muslim-muslimat, dunia ini turut ada sunnatullah, ataupun kita sebut sebagai iradah kauniyah yang Allah Ta'ala berikan ketetapan. Dia kafir ke tak kafir ke, dia solat tak solat ke, dia maksiat bukan ahli maksiat ke, kalau dia pergi buat, dia dapat. Sebab itu merupakan kehendak Allah yang berlaku dalam alam ini. Kita sebut sebagai sunnatullah, ataupun bahasa mudahnya adalah asbab. Jogging, asbabnya untuk sihat, contohnya makan benda yang sihat, asbab sihat. Vaksin, asbab. Kopi, asbab untuk tak mengantuk. Semua itulah. Orang dalam keadaan kelaparan, dia doa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, Allah, berikanlah aku makanan, berikanlah aku kekenyangan. Nasi depan dia, dia tak pergi suap nasi tersebut. Dia cuma ada iradah syariah, dan dia tak ada iradah kauniyah, ataupun kita sebut sebagai sunnatullah. Jadi untuk kita ini sebagai mukmin, bila kita faham konsep iradah kauniyah dan juga iradah syariah, kita kena usaha untuk dapat dua-dua. Okay? Dia tak berjalan satu. Dia satu boleh, katalah dia itu tak ambil syariatullah, tapi dia ambil kauniyah, dia berjaya kat dunia. Tapi kita tak nak berjaya dekat dunia semata-mata, maka kita kena ambil dua qadar sunnatullah dan juga syariatullah. Baik, pada muka surat 89 kita sebutkan sedikit perbezaan. Iradah kauniyah ada kalanya disukai dan diredai Allah, tapi ada kalanya juga tidak disukai dan tidak diredainya. Apa sifat pisau? Tajam. Kita pergi guna pisau tersebut untuk sembelih binatang korban, Allah Ta'ala redha. Kita pergi ambil pisau tersebut, pergi tikam orang, Allah Ta'ala tak redha. Jadi iradah kauniyah ada kalanya Allah Ta'ala suka, ada kalanya Allah Ta'ala tak redai, bergantung kepada orang yang buat benda tersebut. Adapun iradah syariah, kesemua sekali adalah perkara yang Allah Ta'ala redai dan juga cintai. Boleh faham Jadi mudah-mudahan ini memberikan kita klarifikasi bagaimana kita nak berjaya dalam dunia ini, dan syubhat yang selepas ini akan dibincangkan, dia akan lebih clear dan juga kita nampak kat mana punca masalah tersebut. Yang kedua, iradah kauniyah ada kalanya dimaksudkan untuk orang lain. Contohnya penciptaan iblis dan seluruh keburukan. Allah Ta'ala memang nak ciptakan iblis. Tujuannya apa? Manusia diuji. Tapi iradah syariah, memang zat kehendak Allah Ta'ala itu sendiri yang Allah Ta'ala nak ia dilakukan. Contoh Allah Ta'ala kata, bukan Allah Ta'ala katalah, maksudnya kita tahu Allah Ta'ala redha akan solat, maka solat itu merupakan iradah syariah yang Allah Ta'ala nak kita buat benda tersebut, zat itu sendiri. Boleh faham Tiga, iradah kauniyah pastinya terjadi. Ya, sunnatullah yang kita sebutkan tadi, pasti terjadi. Tak ada orang kata, saya zikir ni, saya terjun bangunan, saya tak mati. Dia pasti akan mati kalau dia terjun bangunan, kalau dia tak pakai parasut dan sebagainya lah. Dia terjun bangunan, dia kata, dia doa dan sebagainya, kalau aku terjun daripada tingkat KLCC yang paling tinggi tu, dia kata aku tak mati. Tak, pasti terjadi. Sebab itu merupakan iradah kauniyah. Kerana jika Allah telah mengkehendaki sesuatu, maka pasti terjadi. Seperti menghidupkan seseorang atau mematikan atau selain itu. Adapun iradah syariah, seperti Islam misalnya, maka tidak harus terjadi. Okey.
ia bisa terjadi dan bisa pula tidak. Seandainya ia pasti terjadi, nescaya seluruh manusia telah menjadi Muslim. Iradah kauniyah berkenaan dengan rububiyah Allah. Okey. Iradah kauniyah berkenaan dengan rububiyah Allah, manakala iradah syar'iyah merupakan uluhiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima ini penting. Dua iradah ini, kauniyah dan juga syar'iyah, berhimpun di dalam diri orang yang taat. Okay. Orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, dia cuma ada satu saja, iaitu iradah kauniyah. Dia pergi usaha, dia dapat. Ada dua orang pakcik, dua-dua tanam jagung. Okay, dua-dua tanam jagung. Pakcik yang A ni bukan Muslim, pakcik yang B ni Muslim. Pakcik yang A ni bangkit pukul 3 pagi. Dia pergi urus kebun dia. Dia pergi letak baja. Dia pilih baja yang elok. Dia pilih benih yang elok. Kemudian pergi tanam. Banding dengan pakcik B ni, dia bangkit waktu subuh. Mungkin dia pergi kedai kopi dulu. Suka melepak kedai kopi. Minum kopi tak salah tapi melepak tu kadang-kadang dia tak ada faedah. Pukul 9 baru dia pergi kebun. Dia pun pergi doa kat kebun dia. Ya Allah, berikanlah. Mana satu yang berjaya? Pakcik A yang tanam jagung, yang pilih betul-betul dia punya benih, baja, kemudian usaha lebih. Dengan pakcik B yang Muslim, dia pergi solat dan sebagainya. Tapi lewat sikit, kerjanya tak bagus. Sah-sah yang berjaya adalah pakcik A. Sebab apa? Dia ambil iradah kauniyah. Yang tak ada pada dia adalah iradah syar'iyah. Yang kita nak, kita sebagai Muslim, kita kena ada dua-dua. Syar'iyah kita buat, kauniyah pun kita sungguh-sungguh untuk dapatkan. Dan yang keenam, iradah kauniyah lebih umum dari segi keterkaitan dengan sesuatu yang tidak disukai dan tidak dari Allah Ta'ala. Dia umum, iradah kauniyah. Seperti kekafiran dan kemaksiatan. Tetapi ia juga lebih khusus dari segi bahawa ia tidak bertalian dengan semisalnya keimanan orang kafir dan ketaatan orang fasik. Iradah syar'iyah pula lebih umum dari sudut keterkaitan dengan segala yang diperintahkan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Tetapi ia lebih khusus dari segi bahawa apa yang terjadi dengan iradah syar'iyah ada kalanya tidak diperintahkan. Wallahu alam. Jadi itu kita untuk yang terakhir ini ada lebih kurang 15 minit. Kita terus lompat ke 97. Ni penutup lah ni kiranya ni, bab 1. Buah keimanan kepada qada dan qadar. Asalnya muslim-muslimat, perbahasan akidah ini bukan perbahasan untuk perbalahan. Perbahasan akidah bukan perbahasan untuk perbalahan. Kalaulah starting perbalahan, nescaya dakwah itu tidak akan diterima bahkan oleh para sahabat sendiri sekalipun. Tetapi perbahasan tentang akidah ini merupakan perbahasan untuk membuahkan hasil. Kita lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak hidup kat dalam muka bumi ini. Cumanya bila timbul syubhat, barulah kita masuk ke daerah untuk rad, untuk sanggah orang, kata ini yang benar, itu yang salah. Begitu jugalah dengan qada dan qadar. Seperti mana yang kita sebutkan tadi tentang nas, sahabat berbalah, Nabi kata jangan sekali-kali berbalah. Inilah sebenarnya perbahasan qada dan qadar yang kita nak pergi. Okay, cuma nanti syubhat itu nanti Ustaz Abu Mubarak akan bahaskan. Cuma yang part saya ni, ini yang kita nak fokus. Apa kesan kalau kita betul kata ini merupakan qada dan qadar Allah Ta'ala? Aku dah usaha, aku dah bertawakal, akhirnya tak jadi benda tersebut. Baik, 1 muka surat 98. Kita akan menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa hakikat qada dan qadar ini memerlukan apa? Usaha. Dan kita ada satu bab kita panggil sebagai tadi apa? Syariatullah. Maka kita kena pergi dan juga tidak sewenang-wenangnya membulatkan tekad kata ini dah
qada dan qadar. Kalau kita faham betul-betul, kita akan usaha menunaikan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, poin yang kedua ini, terbebas daripada syirik. Kita tidak pergi kepada apa? Bomoh dan sebagainya. Baik, yang ketiga, kita akan memperoleh hidayah dan tambahan keimanan. Bila kita betul-betul kata percaya, kalau muslim-muslimat ada masa nanti cuba baca tentang dalil. Okay? Dalil qada dan qadar Allah Ta'ala. Jangan pula kita kata dah memang takdirnya aku ni sesat. Tak. Siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan adalah orang yang memang nak sesat. Siapa yang Allah Ta'ala akan berikan petunjuk yang memang dalam jantung hati dia tu kata aku nak petunjuk, InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan. Baik, cuba lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, zadahum huda, Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuk kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Jadi bila kita renung, oh memang segala-galanya telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Maka menjadi peranan kita ini yang Allah Ta'ala berikan khiyar, berikan pilihan. Iradah kauniyah kita tak ada khiyar, memang gitu sifatnya. Tapi yang kita ada khiyar ini maksudnya ada pilihan nak buat ataupun tidak adalah adalah iradah syar'iyah. Okay. Jadi kita strive ataupun kita struggle untuk pergi ke situ, Allah Ta'ala akan bukakan. Baik, cuba lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Taghabun ini, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan berikan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah akan tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Yang keempat, muslim-muslimat, ikhlas. Cuba lihat perangan jika seorang hamba percaya, jumpa muka surat 100 itu. Perenggan jika seorang hamba percaya bahawa perkara-perkara ini tidak dapat diraih kecuali dengan takdir Allah. Ini kita nak pergi ni. Dan bahawa manusia tidak dapat memiliki kekuasaan sedikit pun, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain, maka dia tidak akan peduli lagi terhadap manusia. Ia tidak akan mencari keredaan mereka dengan berbekal kemurkaan Allah. Jadi kalau dia dapat kuasa, dia usaha, dia dapat kuasa, dia akan pergi kepada daerah yang tengah. Kata ini telah pun Allah Ta'ala takdirkan, aku dah usaha, dan usaha ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia akan melahirkan perasaan ikhlas. Dia dah usaha, dia nak jawatan tersebut, mungkin adalah maslahat. Dia kata yang ketua lama tak boleh pakai. Dia dah usaha, sungguh-sungguh, tawakal, tiba-tiba tak dapat. Dia kata ini memang telah pun berada pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin, bukan mungkin, ada takdir yang lebih baik, ada keadaan yang lebih baik, ada hikmah yang lebih baik. Jadi ini kesan kalau kita beriman dengan betul terhadap qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Ikhlas. Dia kata apa yang aku dapat ni semua Allah Ta'ala. Dia tak akan ada apa rasa nak menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya. Takabur jauh. Baik, yang kelima, kesempurnaan tawakal. Baik, saya terus potong, ambil pada perangan yang ketiga, muka surat 101. Yang dimaksudkan dengan tawakal menurut syariat adalah mengarah hati kepada Allah pada saat beramal, meminta pertolongan dan bersandar kepadanya semata-mata. Itulah rahsia dan hakikat tawakal. Okay. Perangan kedua terakhir, jika hamba bertawakal, berserah diri dan menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kekuatan, tekad dan kesabaran, serta menjauhkannya dari berbagai bencana yang menghalangi ikhtiar hamba.
Selain itu, Allah juga akan memperlihatkan berbagai akibat baik dari ikhtiarnya, hal yang tidak mungkin dicapainya jika hanya bersandar pada ikhtiarnya semata-mata. Jadi dia ada ikhtiar, perlu, dan kita ada qada dan qadar, perlu. Kalau dia ikhtiar, dia kata ini semua sebab usaha aku, dia masih lagi tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ataupun dia kata, kita lihat apa takdirnya, tanpa dia berikhtiar, dia tidak memahami konsep qada dan qadar dengan sebenar-benarnya. Jadi dua itu. Kita tak nak kita sebagai mukmin bergantung kepada ikhtiar kita. Ini sebab usaha aku lah ni. Kita tak nak seperti itu. Kita pun tak nak, tengoklah macam mana apa jadi nanti, tanpa berbuat apa-apa. Kita berada di tengah-tengah kesempurnaan tawakal. Yang keenam, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa masing-masing mat? Sebab hadis ini kan, yang Nabi SAW sebut, ada seorang hamba buat perangai, dalam riwayat yang lain disebutkan yabdu, kelihatan perbuatan itu adalah perbuatan ahli syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab, muka surat 102 tu. Ada kat situ kan? 102 tu. Cuma riwayat yang lain, ini riwayat lain. Akhirnya dia masuk ke neraka. Jadi kita ada perasaan tu, ini kalau hidayah aku ni lari macam mana ni? Bukan hidayah nama orang. Hidayah maksudnya dia punya petunjuk Allah Ta'ala tu. Itu ada rasa takut, dan jangan rasa complacent. Rasa, alah aku ni ahli syurga ni, tak payah buat apa-apa. Kena memang, iman ini kena sentiasa ditajdidkan. Bukan takat muslim-muslimat yang hadir, tapi kita juga. Semualah, termasuk saya yang bercakap ini. Kena ada baca Quran, kena ada qiyamul lail, kena ada juga orang bagi nasihat, guru-guru kita bagi nasihat, orang-orang tua kita bagi nasihat. Jadi ini akan menyebabkan kita takut kepada Allah Ta'ala. Ini macam mana ni kalau aku tak lepas? Baik, yang ketujuh dan yang terakhir, dia ada banyak lagi. Kuat harapan dan bersangka baik kepada Allah. Kuat harapan dan bersangka baik kepada Allah. Orang yang beriman dengan qadar akan bersangka baik dan sangat berharap kepada Allah. Hal ini kerana dia mengetahui bahawa Allah tidak menetapkan sesuatu ketentuan pun melainkan di dalamnya berisi kesempurnaan keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaannya. Wallahu alam. Jadi itu sahaja yang sempat untuk saya bentangkan, isi-isi utama daripada buku ini. Ada satu soalan daripada Ustaz. Maaf bertanya Ustaz, adakah amal kita juga adalah takdir bila kita nak buat baik atau buruk itu telah ditakdirkan ke? Bagaimana yang ada aku mencuri, takdir Allah, lepas tu kita buat dulu. Iya. Itu semua berada pada ilmu Allah Ta'ala. Tetapi perlu kita ingat tadi, dia merupakan sirullah yang kita semua tak tahu. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi tu ada iradah kauniyah dan juga kita ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah ini manusia boleh diberikan pilihan. Dan dalam hadis yang tadi kita sebutkan tadi, fakullun muyassar. Kalau dia nak pergi mencuri, dia boleh mencuri. Dari sudut dia nak mencuri, ikhtiar dia, kemudian dia nak pergi ambil barang tersebut. Itu Allah Ta'ala izinkan. Tetapi dia tidak berada pada syariat Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tahu bahawa dia akan mencuri. Maksudnya sesetengah kelompok ni, dia berhujah lagi. Dia kata Allah dah takdirkan saya jadi jahat, Allah dah takdirkan saya kerja pelacur, Allah dah takdirkan saya ini mencuri. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan pilihan kepada manusia, kita kembali semula kepada konsep syariatullah. Nescaya kalau dia nak buat mencuri tadi itu, dia akan terhalang. Dia nak mencuri, ambil, ini syariatullah, dia ambil, tangan dia tiba-tiba jadi kaku. Ini menunjukkan bahawa perbuatan dia itu sendiri merupakan khiyar daripada dia. Dan Allah Ta'ala
permudahkan, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan perbuatan tersebut sebab atas pilihan dia. Kalaulah benda tersebut tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, nescaya dia tak akan buat benda tersebut. Dan kalau benda tersebut dipaksa oleh Allah Ta'ala, maka dia tak akan ada apa-apa pilihan. Sekarang ni kita masukkan dia ada pilihan, dan pilihan dia itu Allah Ta'ala ciptakan. Dan pilihan dia itu telah pun berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang akan berlaku tak ada siapa yang tahu. Itu sebab kita ini diuji. Dan kita sebutkan tadi, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menzalimi hamba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha penyayang. Disebabkan ada khiyar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan huda, Al-Quran. Allah Ta'ala utuskan para Nabi supaya manusia itu buat pilihan yang tepat. Apakah manusia itu terpaksa? Jawapannya adalah lihat kepada keadaan. Dia ada kauniyah. Kalau dia pergi terjun bangunan, memang jatuhlah, mati. Kalau lah dia masuk kepada syariat Allah, dia tak nak buat benda yang Allah Ta'ala redha, maka dia termasuk pada kategori ini. Dan ini adalah kategori yang manusia itu ada khiyar, ada pilihan nak buat. Orang lain mencuri, okey. Bulan ni A kan, dia senang. Tiba dia mencuri, dia terdesak. Bila kita marah dia, kau tak report pada polis semua. Dia akhi, qadarullah wa ma syaa fa'al, telah terjadi, aku mencuri terdesak katanya. Telah terjadi di ataskan disebabkan khiyar yang dia buat. Telah terjadi disebabkan khiyar yang dia buat, dan itu berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak ada siapa yang paksa untuk dia pergi mencuri. Dia yang pilih. Itu kan masih menaikkan harga barang. Tak patut yang dia jawab benda ni, Ustaz. Bila orang kata menaikkan harga Allah, barang lepas tu lepas tu dia dah memburukan, dia kata ketentuan Allah. Tapi dia kata benar ketentuan Allah, tapi dari segi adab kita tidak boleh seolah-olah blame Allah Ta'ala. Dia kata Ustaz. Dia sebenarnya benda tersebut jadi isu mungkin, Allah alam, apa yang disebutkan oleh Dr. Fathul Bari betul, tak ada salah. Mungkin cara diterang itu menyebabkan orang salah faham, dan juga penerangan ini memerlukan hikmah supaya tidak terjadi salah faham. Allahu alam. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang kedua tentang syubhat. Ada sebenarnya dalam buku ni, saya malas nak, bukan malas, dia ada sebenarnya, ada dalam ni ha. Sungguh. Ada orang dia dengan ustaz dia dah faham lebih. Yo lah. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. InsyaAllah Ustaz Mubarak akan terangkan. Ada sini.